Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dipanjangkan umur dan usia. Kita jumpa lagi malam ni, pada minggu ni, pada bulan ni. Kita jumpa kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jumpa dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala untuk teruskan hidup kita ini dengan ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung semula perbincangan kita pada, kita nak cerita pasal surah Yasin dan apa yang ada pada Yasin ini dalam Quran, muka surat 440. Untuk lebih kita faham apa yang kita baca, kita nak faham apa yang kita baca, dan kita nak rasakan apa yang kita kata. Sebelum kita baca dan kita tengok apa yang ada dalam surah Yasin ni, teringat saya satu kata-kata daripada seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala di Mesir. Namanya Sayyidi Syekh Saleh Ja'fari. Kalau di Mesir ni, kalau sebut nama Saleh Ja'fari, ataupun di kereta ke, atau di bas ke, atau di kenderaan letak gambar dia, polis pun tabit kat kita. Punya dahsyatnya, kehebatnya Syekh Saleh Ja'fari ni. Dia adalah seorang daripada imam Masjid Al-Azhar, dan karamah dia banyak. Antara karamah disebutkan oleh orang ramai ialah dia boleh memberhentikan matahari daripada bergerak. Subhanallah. Ada cerita lah, cerita dia. Oleh wali ni banyak benda-benda yang ajaib kan. Dimakamkan di Mesir, tak jauh daripada Masjid Al-Azhar, Universiti Al-Azhar. Apa yang saya teringat dia kata tentang Quran ni, apa dia disebut dalam kelebihan-kelebihan orang baca Quran. Banyak yang disebut tentang kelebihan Quran, tuan-tuan. Antara yang disebut ialah siapa yang rajin baca Quran, maka bertambahlah ilmu dan hikmahnya. Yang kita cari ni, tuan-tuan, ilmu. Tetapi yang kita kena cari juga, yang kita kena minta pada Allah ni ialah hikmah. Jadi bila kita cari ilmu, kena patah balik Quran. Dan siapa nak hikmah pun kena dengan Quran juga. Kata-kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata, siapa yang nak dunia, man arada dunya fa alaihi bil Quran. Siapa yang nakkan dunia ini, tertawan dunia tu dapat boleh kat dia, maka kena dengan Quran.
Man arada dunya, siapa hendakkan habuan dunia, fa alaihi bil Quran, ke atasnya kewajipan dia, wajib dia cari dalam Quran, baca, beramal. Dan dia kata lagi, man arada al akhirah, barang siapa yang nakkan akhirat, fa alaihi bil Quran juga. Siapa nak akhirat pun, nak tawan akhirat, nak boleh akhirat pun, fa alaihi bil Quran, ke atasnya kena cari Quran juga. Kerana Quran ni kitab ilmu. Dia kata lagi, siapa yang nak keampunan Allah pun dengan Quran juga, kata dia. Nak cari ilmu, kena buka Quran, kena baca Quran. Nak dapat keampunan Allah, kena buka Quran, cari dalam Quran. Siapa nak jalan lurus, petunjuk yang benar untuk berjalan atas muka bumi, fa alaihi bil Quran, katanya juga Quran, sebab Quran itu tunjuk jalan kehidupan. Quran tunjuk apa tuan? Quran bukan tunjuk apa? Quran tunjuk macam mana nak berjalan pada redha Tuhan. Quran juga. Dan dia kata lagi, dia kata siapa yang nak menewaskan musuhnya, kena Quran juga. Sebab Quran tu mukjizat. Quran tu mukjizat. Kata Syekh Salat Jafari, dia kata siapa-siapa yang nak menewaskan musuhnya, nak kalahkan musuh dia, kena dengan Quran. Baik, pasal apa dia kata gitu tuan? Pasal apa? Sebab Quran tu mukjizat. Apa makna mukjizat? Tuan, apa makna mukjizat? Patah balik pada kata dasar dia, dia ada kata dasar dia. Dia ada kata tunggal dia. Yakni mukjizat ialah daripada ajaza. Ajaza. Mukjizat. Yakni apa dia mukjizat? Mukjizat ni ialah sesuatu yang akan melemahkan. Daripada ajaza, lemah. Qudrat, kuat. Lawan qudrat ialah ajiz. Ajiz ni lemah. Tengok balik sifat mustahil Allah. Allah ni qudrat, maha berkuasa, gagah dia. Lawan qudrat ialah ajiz, lemah. Mana mukjizat ni melemahkan. Mukjizat kitab yang melemahkan orang kafir. Tapi hari ni tuan-tuan, pasal apa kita lemah? Pasal apa kita berat lemah? Sebab kita tinggal Quran. Quran kita kekuatan melemahkan orang kafir. Bila kita baca, kita beramal dengan dia, tiba-tiba orang Islam jadi lemah. Pasal apa lemah? Sebab meninggalkan Quran. Tak mana lemah dia, orang Islam ni tak mana lemah dia. Akhir zaman sikit sangat. Yang kuat ni ialah apabila Quran ni membentuk kemantapan iman. Hari ni kalau iman ada ni, selamat banyak. Tapi iman tak ada ni, dia beli jual gitu senang-senang kan. Hari ni banyak cabaran gitu. Baik, maka mukjizat ni adalah melemahkan. Baca Quran akan lemahlah orang kafir, lemahlah nafsu, lemahlah kehendak-kehendak diri. Lemah nafsu, lemah kehendak diri, lemah orang kafir, lemah. Orang kafir lemah ni bila kita kuat. Orang kafir kuat bila kita lemah. Kita bukan lemah tang mana tuan, kita bukan lemah tang mana. Lemah tang iman kebanyakannya. Sebab tinggal Quran. Dan itu yang dirancangkan oleh orang kafir. Kita pun tahu sejarah-sejarah kan, macam mana orang kafir buat supaya orang Islam tinggal Quran. Tinggal. Kau tidak tinggal apa? Kata Ibn Qayyim al-Jauzi,
Dia kata pertama umat Islam tinggal baca. Baca tu tinggal, tak baca. Dia panggil apa? Penolakan Quran. Pertama tolak nak baca. Nak baca aku tak tahu baca. Yang kedua tolak dia apa dia? Tolak untuk ambil dia sebagai hukum hakam. Tolak. Yang ketiga tolak dia untuk penyembuhan. Mana Quran ni penyembuh. Tak ambil Quran tak lega sakit. Jadi nak lega sakit, nak sembuh penyakit, Quran. Nah, ini sifat-sifat Al-Quran yang menguatkan, melemahkan orang kafir atas nama ajaza mu'jizan. Bila Allah suruh baca, kita baca je lah, kuatnya iman ni. Dalil kuatnya iman ialah pada ayat kedua surah Al-Anfal, muka surat 177. Jumpa ayat tu, surah Al-Anfal, belah kanan 177 ayat kedua. Dalil kata zikir dengan Quran tu kuat iman. Ulang balik, yang mana jumpa kata Quran kuat iman, zikir kuat iman, muka surat 177 surah Al-Anfal ayat yang kedua. Terang-terang Allah abang kata Quran ni lebih kuat iman. Bila orang kafir tahu benda ni, dia pun tahu, maka dia cari jalan melemahkan orang Islam. Sampai jadi apa? Jadi yang Nabi kata jadi macam buih-buih lautan, ramai tapi tak ada kekuatan. Pasal tinggal Quran. Ini yang dikatakan oleh Syekh Salah Ja'fari rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata siapa baca Quran maka lemahlah orang kafir dan musuh-musuhnya. Seiman. Bertawar macam-macam orang kafir nah. Tuan-tuan, orang kafir ni dia nak pelingkup Islam ialah apabila seorang Islam dia nak lingkupkan, bila dia tengok cerita Nabi SAW, macam mana orang kafir Quraisy mai tawar Nabi 3 perkara. Kan orang kafir tawar Nabi. Pertama tawarkan takhta. Dia tawarkan 3 ta. Kan? Ingat balik dia tawarkan 3 ta. Takhta, harta, wanita. Ditawar yang tu kat Nabi. Nabi review, Nabi tolak. Tak mau. Bila mana depa nak suruh Nabi ni tinggalkan dakwah, mailah golongan apa ni, mai kepada Abdul Muttalib, bagi tahu wahai Abdul Muttalib, suruh cucu menekan hang tu berhenti dakwah. Balasan dia, kalau dia berhenti dakwah, kami akan beri takhta kerajaan kat dia. Dia ketua kami bagi. Tamu juga kami bagi yang kedua, bagi reta, nak banyak mana reta bagi. Yang ketiga dia tak mau juga, kalau dia nak wanita kami bagi. Maka tawaran ni berlaku kat Nabi SAW. Lepas tu orang kafir tengok balik, oh yang ni nak pelemah ni, yang ni nak pelemah orang Islam. Reta, takhta, wanita. Maka Nabi tolak, Nabi tak terima. Maka hari ni tawar benda yang sama balik. Benar, hari ini akhir zaman ditawar benda yang sama pula kepada sebilangan orang Islam. Inilah punca kehancuran. Kan Nabi kata apa? Nabi kata dalam hadis, hubbud dunya, cinta dunia. Inilah dunia ada. Takhta tu dunia, kegilaan setengah manusia. Kan? Reta, wanita, kegilaan bagi setengah manusia. Nabi kata apa? Inilah dunia. Nabi kata hubbud dunya, cinta dunia itu ra'su kulli khati'atin, punca segala kejahatan. Maknanya kalau kejahatan berlaku kepada manusia ini disebabkan punca dia ialah dunia masuk hati. Kelih bergaduh habis tak? Masuk dunia lah hati je habis. Maka Syekh Yusuf kata kat saya, dia kata idza dakhala al-ma'u as-safinati gharaqa.
wa idza dakhala ad-dunya fi qalbi fasaqa. Mana apa? Bila ayak masuk kapal tenggelam. Bila dunia masuk hati seseorang, fasiklah dia. Idza dakhal ma'us safinati, bila masuknya ayak dalam kapal, gharaqa, tenggelam. Kapal tenggelam. Wa idza dakhala qalbi ad-dunya, bila dunia tu masuklah hati, fasaqa, fasiklah kawan tu. Dia tak kata boleh, dia kata fasik dulu. Baik, maka tuan-tuan puan-puan sekalian, maka di tauran untuk Nabi ni dah tu yang diguna pakai balik oleh orang kafir supaya mengalahkan orang Islam. Jadi apa nak buat hari ni? Antaranya kita nak ajak balik Quran dijadikan sebagai kitab kecintaan. Sebab tu saya bubuh tajuk ni Quran di hati. Sebab nak bawa balik orang Islam ni cinta Quran semula. Sumber kekuatan. Kalau perjuangan Islam tak ada Quran, dia takkan berjaya. Sebab Quran itu punca kekuatan bagi umat Islam, kan di kalam Allah Subhanahu wa taala. Baik, buatlah lagu mana pun, tapi kalau Quran tak ada, Ibnu Mas'ud dah bang tadi dah. Siapa nak dunia, tawan dunia, fa'alaihi bil Quran, dia kena dengan Quran. Wa man arada al-akhirah, siapa nak tawan akhirat itu juga dengan Quran. Sebab Quran ni kitab dunia akhirat, kitab kehidupan. Semua dicerita habis dalam Quran ni. Baik, dalam Quran ada apa tuan-tuan tanya? Dalam Quran ada dua benda. Dalam Quran ada suruhan dan larangan, itu saja. Seluruh Quran tu ada yang Allah suruh dan ada yang Allah larang. Satu. Keduanya, apalagi ada Quran, kalau kita tengok balik, dalam Quran tu ada hubungan hamba dengan Tuhan. Quran tu ada apa? Ada cerita pasal Allah, cerita pasal hamba, cerita pasal makhluk, cerita pasal Khalik. Dua tu je pun. Suruh larang, hamba dengan Tuhan. Itulah Al-Quran. Macam nak hidup dengan Allah, nak hidup dengan makhluk macam mana. Bagi semua dicerita dalam Al-Quran. Contohnya, kalau contoh orang tanya lah, ataupun saya buat soalan, pasal apa hidup hari ni susah? Kan? Pasal apa hidup manusia hari ni susah? Kan? Pagi tadi saya keluar kat kedai. Kita tak nak pergi kedai, merkit-merkit tak nak pergi. Kawan ajak tadi, dia macam mana tu, angin dia bagus, dia telefon saya. Dia telefon, dia selalu tak telefon, dia main rumah. Kan? Dia main rumah. Tiba-tiba dia main rumah. Saya pun dah pergi dari rumah lah, pagi dah kuliah dari rumah. Dia main awal. Dia kata, jom aku nak bawa orang pergi makan. Oi, makan. Sarapan menyorok. Tuan-tuan, orang nak bawa makan free mau tak? Mau tak? Orang main dengan kereta semua nak bawa makan mau tak? Kalau tuan-tuan mau tak? Tak mau? Kau tak mau? Tak mau jadi apa orang panggil? Kau tak mau jadi apa? Tak mau, bodoh tu. Nah, kan? Jadi kawan saya pun ambil saya pergi kedai. Ajak makan. Lama tak ajak jumpa dia. Lama tak sembang kan. Kalut mesin-mesin. Dia pun mai. Pergilah makan. Makan. Saya tengoklah kawan sebelah tu, dia ambil dia order telur setengah masak 2 biji. Lepas dia ambil tu, dia pun mawar kami makan, dia temai makan. Saya kata, pagi-pagi makan telur tengah masak. Dia kenal saya, dia kenal. Kau tak kenal. Dia kata, Ustaz, telur pun mahal lah ni. Dia bawa mahal. Dia kata, sepapan pun dekat RM17 lah Ustaz. Saya kata, tu dia tu nak, kat RM17 lah. Kita dengan kon berapa kupang, berapa ringgit, kita tak nak beli kan. Maknanya hari ni
Kita dapati apa? Kita dapati hidup kau bukan susah. Kan? Memanglah jahat, manusia jahat lah. Tapi kita bincang hidup susah ni, agak-agak pasal apa hidup susah? Tu soalan salib, agak-agak pasal apa hidup susah? Jawapan dia, hidup susah ni, cara jawapan dia balik dalam Quran. Sebab dia ada pada surah Taha ayat 124, 125, dua orang tu. Cara jawapan orang tu. Tu Quran ni menjawab masalah hidup manusia. Jangan sembang kata pasal hidup susah, ekonomi berat, semua ni pasal apa? Jangan cari pasal apa? Cari dia pasal ni. Pasal ayat 124, 125 surah Taha. Nah, 319 barang. No, 317, 18. Belah kiri memang kau surat. 318 kot. 320. 320. 320. Tu jawapan dia. Pasal apa hidup susah? Pasal apa ekonomi apa teruk? Jangan tengok orang tu. Tengok balik apa Allah kata. Tengok balik. Baik tuan-tuan, Allah sekalian. Dan satu lagi saya nak masuk tuan-tuan, satu lagi. Apa akibat orang yang lari daripada Quran? Apa nak jadi kalau orang tak mau Quran ni? Apa nak jadi pada orang tolak Quran, tak mau Quran, baca, tak mau apa, tak mau jadi apa? Jawapan dia, tengok muka surat terakhir 319, 320. Cuba tengok ayat 100. Ni akibat bala bagi orang tak mau Quran. Ayat 100, 101, 102, 103 muka surat belah kanan. Itu akibat bagi orang yang tak mau Al-Quran, berpaling, lari daripada Quran, bala akan mai. Ulang balik. Pasal apa hidup susah? Ayat 124, 125. Lari pada Quran, tak mau tengok Quran, tak mau kisah Quran, tak mau peduli Quran. Ayat 100, 101, 102. Tu bala-bala yang akan mai kepada orang yang tak mau Quran. Betul, kita nak baca balik Quran. Quran ni penyelesai hidup, Quran ni keamanan, Quran ni kemewahan, Quran ni keampunan, macam-macam. Kan? Kan? Tengok dia soalan dia, siapa yang lari daripada Quran? Pasal apa hidup susah? Pasal lari daripada Quran. Jawapan dia kan 124, 125 kan? Itu orang lari daripada Quran. Yang kedua, apa akibat orang lari daripada Quran? Ayat 100, 101, 102 surah Taha. Tu akibat-akibat dia. Quran penyelesai, habis dah. Tak mau tengok boleh tengok Quran. Quran jawab habis. Allah dah bagi tahu semua dah. Cuma kita ni jenis ketegang. Manusia ni lah ketegang. Baik, degil. Jadi itu sifat Quran, melemahkan orang kafir dan menguatkan iman dan takwa kita. Baik, saya pun duk kaji-kaji juga. Semalam saya baca kitab, buat kajian sikit. Saya duk cari nama-nama Quran ni. Sebab nak tahu Quran tu apa dia, saya cari dalam Quran nama-nama Quran. Dan kita kitab cek tengok tu dia pagi tadi semalam buat catatan sikit. Rupanya ada nama Quran ada lebih pada 46. Pasal apa kita kata tu? Sebab nama Quran tunjuk apa dia Quran ni. Dah tak kurang daripada 46. Saya cari lagi dapat 50 nama bagi Quran yang tunjuk Quran ni siapa dia, Quran ni apa dia. InsyaAllah ada masa saya bentang bab ni juga, insyaAllah. Sebab nak bagi tahu orang Islam Quran ni apa dia.
Quran bukan hanya kitab bacaan. Kata ulama, Quran daripada qira'aini, Quranun daripada qira'aini, dua yang sama. Maknanya apa? Dunia akhirat akan sama dengan Quran itu. Dan ulama kaji balik, tuan-tuan, ayat syurga sama timbang dengan ayat neraka sebanyak 145 ayat. Kataan syurga sama dengan kataan neraka, sama, ada sebanyak 145 kali diulang oleh Allah. Sama. Ulama dah kaji. Baik tuan-tuan dan muslimin. Jadi Quran kitab yang melemahkan orang kafir. Tapi kerana kita orang Islam tinggal Quran, siapa lemah? Kita balik yang lemah. Orang kafir balik. Allah hukum dengan Allah angkatkan orang kafir, lemahkan orang Islam, sebab orang Islam tinggalkan satu benda kekuatan. Maka saya nak ajak abang-tuan, nak ajak jom kita baca, kita fahami, dan kita hayati, dan kita jalani kehidupan itu dengan Al-Quran, insya-Allah. Baik, surah Yasin, saya dah syarah dah pada minggu lepas tentang surah Yasin ni. Keistimewaan dan kehebatan dia pada bulan lepas kita dah syarah dah. Faham balik kekuatan ataupun kehebatan Yasin berada pada ayat 1, ayat 2. Yang ni apa dah? Yang ni kedua-dua ni memberi syafaat dan pembantu. Syafaat dan bantuan. Ayat 1 dan ayat 2 ni, inilah kekuatan dia. Di sinilah dikatakan bantuan atau syafaat Allah, syafaat yang Allah bagi kat Nabi, dan syafaat yang Allah bagi dekat kita semua berdasarkan nama yang pertama dan benda yang kedua. Pertama tu syafaat Nabi. Taha ni, Yasin ni nama Nabi SAW. Macam Taha juga. Maka syafaat akan mai dengan Nabi SAW. Dan yang keduanya syafaat akan mai dengan Al-Quran. Dengan syarat Quran tu dicari hikmah padanya. Wal Qur'anil Hakim. Quran itu ada ilmu hikmah. Nak hikmah, kena dengan Quran. Jom kita baca Quran untuk melihat ilmu, mendapat ilmu hikmah. Apa ilmu hikmah? Ilmu yang tak dapat dibaca oleh manusia biasa, ilmu yang tak sampai kepada manusia biasa. Contohnya ulama-ulama kita, wali-wali kita ni ada ilmu hikmah. Dia kata tu yang tu, benda tak main lagi, dia kata siap dah. Contohnya, saya beri contoh macam mana Imam Malik. Imam Malik untuk guru Imam Syafi'i. Bila tu Imam Syafi'i main nak mengaji dengan dia, dia suruh balik. Balik tu. Imam Syafi'i tak mau balik pasal nak mengaji juga. Duduklah di pintu tu sampai Imam Malik tutup pintu. Duduk tunggu juga sampai esok pagi. Duduk kat pintu. Duduk dekat tempat kasut. Tuan tu duduk tu. Imam Malik pun tak tahu sampai esok pagi buka pintu, duduk ada lagi. Dia tahan berapa tahun ni? Dia kata aku nak mengaji. Aku datang, dia kata nak mengaji dengan kamu wahai guruku. Imam Malik uji Imam Syafi'i. Imam Malik kata apa? Sebenarnya aku dah tahu kedatanganmu. Sebelum hang sampai aku tahu dah. Ini ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang menjangkau, yang orang lain tak tahu, dia lebih tahu. Ilmu ni apa tuan-tuan? Ilmu hikmah, ilmu rahsia. Quran ada rahsia. Nak buka Quran ni ada ilmu rahsia ni hanya dapat kepada orang yang diberi oleh Allah akan hikmah itu. Baik. Jadi Yasin dan Quran ni kedua-duanya syafaat. Baik, hari ni kita sambung ayat 3 dan 4 dan 5 dan takat mana yang kita dan insya-Allah. Baik, ayat ketiga. Nah, sebab tu kita baca Yasin, sebab apa? Ulang balik, sebab kita minta syafaat. Mujarabnya, dahsyatnya Yasin ni, mustajabnya berdoa pada kita duk minta ni, kan? Anak nak paisa baca Yasin, nak rumah baru je Yasin, nak pergi umrah Mekah Yasin. Pasal apa? Pasal mustajab, mujarab. Di mana mujarabnya? Saya ulang balik tuan, di mana dahsyatnya dan mujarabnya Yasin ni? Bila mana kita bermegang dua benda ni, ayat pertama, ayat kedua.
syafaat di sini. Maka bila baca Yasin, niat mohon syafaat dengan Nabi dan dengan Quran, baru mujarab bacaan kita tu. Faham tak? Bukan baca rodoh saja, belah tu ya. Minta maaf saya kata, baca Yasin ni kadang-kadang tu imam boleh bertinggai. Benar? Buat tahlil ke, buat apa ke, tu imam jadi khalifah. Mula-mula tak, dia ikut elok mula-mula tu. Kan? Yasin, mereka pun Yasin wal Quran, dengar suara tu imam lagi, depa duduk belakang lagi sampai sampai tengah, dia cemuih dah, dia potong. Gong-gong-gong-gong. Lepas tu habis hawai. Bila habis hawai, tak suara Yasin, sandak dekat dinding, tunggu tu imam tak habis lagi. Hang potong untuk imam dah. Khalifah pun ketika belakang. Tak? Pasal apa? Pasal laju. Bukan tak laju, tak tahu apa benda yang Yasin ni. Saya tak mau tuan-tuan, tak mau baca Yasin malam Jumaat ni jadi adat, tak mau. Ceritanya tuan-tuan, apa yang menyebabkan adat menjadi ibadat, dan apa menyebabkan ibadat jadi adat? Apa dia? Apa dia tuan-tuan? Apa yang buat ibadat jadi adat, dan apa yang buat adat jadi ibadat? Apa dia? Jawabnya ilmu. Ilmu tukar habis. Mai sembahyang Jumaat, kalau tak kena raya jadi adat, kalau kena raya jadi ibadat. Baca Yasin malam Jumaat, tak kena raya jadi adat, kalau kena raya jadi ibadat. Tuan-tuan nak buat adat ke ibadat? Hak kita nak buat ni, hak kita nak buat ni ibadat ke adat? Bila ibadat, kena masuk ilmu. Kerana garis pemisah antara adat dengan ibadat ialah ilmu. Baik. Jadi para hadirin tuan-tuan, kita baca Yasin kerana kita minta syafaat pada dua-dua ni. Yasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wal Quran Hakim, kita minta Quran yang penuh hikmah tu menolong bantu kita untuk mendapatkan syafaat yang dijanjikan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau baca pada baca mana? Baca dengung sikit tadi kan? Dengung sikit. Tengok berapa harakat dengung. Ulama kata boleh sampai 3 harakat. Pasal wajib al-ghunnah. Innaka laminal mursalin. Baik. Innaka laminal mursalin. Apa dia? Baik, tengok balik ayat ketiga. Innaka laminal mursalin. Innaka ni apa dia? Siapa dia ni? Siapa dia innaka ni? 7 ayat kat siapa? Dekat Nabi SAW. Satu takkidat dia bagi, satu confirmation, satu ketetapan daripada Allah. Allah kata engkaulah rasulku, engkaulah salah seorang rasulku. Allah buat satu apa? Satu kenyataan bahawa Muhammad, ya Muhammad, engkau ini utusan aku. Utusan ni maknanya seorang yang bawa sesuatu, utusan. Baik. Soalan dia, apa yang Nabi bawa? Tuan-tuan, apa Nabi bawa? Bawa Islam. Sayyidina Umar pernah kata, kalau orang terang Islam, orang tak marah. Tapi kalau ajak sembah Tuhan, ramai yang marah. Pasal apa? Pasal dia kontrol lagu tu. Sayyidina Umar kata, kalau hang ajak orang cerita pasal Islam, orang tak marah. Tapi marah ni bila hang ajak dia sembah Tuhan, tu dia marah. Dia tak boleh mana. Kan? Kalau ajak cerita pasal Islam ni guni, Islam ni gunu, Islam ni tak, orang tak marah. Kan? Ajak pasal Islam suruh sembahyang, orang tak marah sangat. Tapi bila ajak sembah Tuhan, taati Allah Ta'ala, taati hukum hakam dia, ramai lawan. Garanti dah itu. Jadi utusan Allah ni, dia bawa agama Allah. Dia bukan tak bawa agama, dia bawa satu benda, yakni semua makhluk kena sembah Allah. Yang ni orang tak mau ni.
Pasal nak sujud, nak sembah ni ramai yang tak mau. Pasal apa? Pasal keegoan diri. Kalau cerita Nabi Islam tak apa, cerita Nabi lah. Nah, cerita Nabi tak apa. Tapi bila ajak dia ikut Islam, taat Islam, sembah Allah, taati Allah, taqwa Allah, takut Allah, yang ni orang tak mau. Tak mau. Memang itu jalan cerita dia pun. Jadi Allah katakan Nabi, innaka laminal mursalin, engkau ni utusan, salah seorang utusan aku. Yang mana semua nabi-nabi ni, rasul-rasul ni, apa tugas mereka, tuan-tuan? Tugas mereka apa? Tugas mereka nak ajak manusia kepada beberapa perkara. Nak tahu nabi-nabi bawa apa, ialah tengok baik doa Nabi Ibrahim AS. Kita buka Quran ha? Qasas 20, jom tengok sama-sama. Ni yang Nabi bawa. Ni Nabi Ibrahim doa. Tengok Qasas 20. Sebab apa tuan-tuan saya ajak macam ni? Kerana tafsir Quran dengan tafsir dengan Quran juga, tak boleh tafsir yang lain. Quran tafsir Quran. Baru betul, baru kena. Kalau tak kena, duk tafsir kot lain saya tak mau. Lah kita Quran, tafsir Quran dengan Quran juga. Baik, tengok Qasas 20 tuan-tuan. Qasas 20 sebelah kiri. Nak tengok apa ni? Nak tengok apa doa Nabi Ibrahim AS. Tengok ayat dia 129. Doa Ibrahim mustajab ni doa dia. Baik, doa Ibrahim AS apa dia? Ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ni doa dia. Baik, tengok makna tuan, makna dia. Ni doa Ibrahim. Sebelum Nabi mai lagi, sebelum Nabi Muhammad mai, Ibrahim dah doa pada Allah. Doa apa? Ya Allah, hantar mai ke depa itu nanti, umat akhir zaman nanti, Allah, umat lepas aku nanti, Allah kata Ibrahim, hantar ke depa seorang rasul. Maka apa tugas rasul? Ni tugas dia. Apa tugas dia? Yatlu alaihim ayatik, bacakan ayat-ayat engkau. Ni tugas rasul. Maka bila dengar orang baca Quran, itu dia sedang memikul tugas rasul. Faham begitu tuan-tuan? Jangan main-main. Bila ada orang baca ayat Quran kat kita, cerita Quran kita, dia sedang membawa tugas rasul untuk kita faham tentang Allah Ta'ala. Pasal Allah kata dah dalam Quran kan, Ibrahim dah doa lah, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, bangkitkan seorang rasul di kalangan mereka tu ya Allah. Buat apa dia tu? Muhammad dia buat apa? Yatlu alaihim, membacakan kitab ayat-ayat engkau. Yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab, dan rasul itu mengajak kitab. Kitab tu bukan kitab apa? Bukan kitab apa? Kitab tu Quran lah. Selain daripada Quran, selain nama Quran, Quran juga dipanggil Al-Kitab. Pasal kitab, semua kitab dalam dia. Maka dia bagi kitab, semua kitab, Zabur, Taurat, Injil, semua isi dia dalam Quran, maka dia panggil Al-Kitab. Zalikal kitab. Cerita lagi tu. Baik, tugas Rasul apa? Tengok ayat ni. Ni tugas Rasul. Pertama, Rasul itu, dia tahu Rasul Allah apa dia buat? Dia baca ayat Al-Quran. Dia baca ayat kat kita. Maka seorang yang bawa tugas Rasul, dia akan mula-mula dia akan bawa Quran. Dia bawa Al-Quran. Maka saya hari ini saya nak ajak tuan-tuan balik pada Quran. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita baru kehilangan seorang wali Allah di Kedah ni. Kita tanyalah siapa pun pergi jumpa dia, dia pesan apa? Dia tanya apa? Pergi jumpa dia tanya apa bawa Quran nak? Nak abang kata apa? Nak kata Quran ni, wali-wali dia pesan dah Quran.
Pasal apa? Pasal ada kitab Allah, dan orang yang membaca kitab Quran kat kita tu dan suruh kita baca Quran tu, dia menanggung tugas Rasul. Kalau tak mau dengar, tak mau pakai, balik surah Yasin, balik baca. Nu sana nu. Surah Yasin terjumpa lagi. Ayat 30. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasulin. Cuba tengok ayat Yasin balik. Muka surat apa 441 kan, 442 ayat 30. Menyesallah orang yang seorang Rasul mai kat dia, ajak pergi ke Allah, dia lawan. Menyesal dia, ya hasratan 'alal ibad, menyesallah seorang hamba itu, ma ya'tihim mir rasul, Allah hantar mai seorang Rasul nak ajak dia benda-benda ni semua, illa kanu bihi yastahzi'un, depa main dengan Rasul tu. Tu cerita, lepas tu cerita malaikat tempit pada langit, kan, bergegak habis, gunung-gunung semua terbang habis, apa semua bukit-bukit hempat habis semua orang di zaman tu. Di zaman tu zaman apa? Zaman Nabi Isa alaihissalam. Cerita tu cerita orang tolak nabi-nabi ni, cerita panjang. Saya akan cerita bab ni insya-Allah. Di masa kita akan berceritakan macam mana penolakan daripada nabi-nabi dan rasul-rasul tu di zaman Nabi Isa alaihissalam. Contoh tu ada situ. Baik. Jadi nak tahu apa tugas Rasul? Inna kalamil mursalin. Siapa Rasul ni? Rasul ni buat apa? Ni terjemahan dia ni. Sebab apa? Sebab tuan, sebab Quran, syarah Quran. Kita tak boleh syarah dengan cara kita, tak boleh. Dia kena syarah dengan Quran juga, sebab Quran syarah Quran. Dia samakan ayat dia sama erti dia dalam Quran tu juga. Salah tuan-tuan kalau tafsir Quran dengan diri sendiri, tak boleh. Melainkan Quran itu ditafsir ayat Quran juga, baru boleh jadi. Baik, jadi sekarang ni apa tugas Rasul? Ni tugas Rasul. Ni cerita Rasul ni. Nak tahu apa tugas Rasul? Sila rujuk balik ayat 129 surah Al-Baqarah muka surat 20. Di sana jelas nyata apa tu tugas Rasul. Pertama, yatlu alaihim ayatika. Rasul tu selalu membacakan, yatlu, sedang dan akan membacakan ayat-ayat engkau ya Allah. Nabi Ibrahim doa gitu. Yang kedua, tugas Nabi ni pada tugas Rasul. Apa tugasnya? Wa yu'allimuhumul kitab. Dia mengajar isi kitab. Dia mengajar isi kitab tu. Kitab ni, Quran ni kata apa, isi dia ada apa. Bila kena tengok isi ni, kena koyak lah. Nak tengok isi, kena koyak kulit lah. Kena buka lah kulit-kulit ni. Ni Quran tak nak buka, nak tahu isi ke mana. Selaklah helai-helai Quran ni seperti mana kita selak jagung. Selai nampak isi lebih tu. Kan? Lagi tu contoh dah, bila tak buka Quran, tak tahu apa benar. Tuan-tuan, saya pernah teringat. Kita dulu dengan Quran ni gimana tuan? Dulu. Cerita kita dengan Quran dulu macam mana? Mula-mula mengaji Quran dulu macam mana? Betul? Ingat balik dulu kita baca Quran ke mana? Cerita kita baca Quran tu. Dulu petang-petang non ambil Quran bolambek. Kilik nak baca cum dulu, junjung putih kepala. Lah ni buat tak? Buat nak lah ni. Dulu bukan main lah dengan bagus dengan Quran. Pergi mana pun Quran. Lepas tu kawan usik tengah malam mengaji maghrib. Mengaji maghrib. Balik-balik malam maghrib. Lalu kok gelap sikit. Kawan pun suka musik, jadi hantu. Bila hantu musik buat apa? Pegang Quran, tunjuk Quran defend dah. Hari ni buat tak? Tak. Dulu kita terajak macam tu. Hari lupa habislah. Auzubillah min dzalik. Baik, saya baca balik. Maka Quran tu, Rasul tu dia mengajar isi Quran. Dan dia ajak apa tuan? Dia ajak hikmah dalam Quran tu apa dah? Wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab. Ni tugas Rasul-Rasul. Tugas ulama-ulama yang menjadi peranan balik kepada ulama waris Nabi, Rasul-Rasul. Rasul-Rasul ajak benda ni, ulama pun ajak benda yang sama. Hang tolak ulama macam tolak Rasul dulu. Ayat 30 surah Yasin. Cek balik kutu balik.
Kan? Gitu. Sebab apa? Ulang-ulang sebab kita nak tengok Quran dengan Quran juga. Jawapan dia dari situ. Baik, patah balik. Jadi Rasul itu apa tugasnya? Kita nak cakup balik dengan ayat mana? Innaka laminal mursalin. Kan dia cakup tu. Dan nak cakup ayat selepas tu, ala siratim mustaqim. Ni saya terjemah ni tuan. Duk cerita ni, lepas ni kalau baca nampaklah benda tu apa dia. Tidak, dia kelam tak nampak apa. Baca saja. Tu tak jadi elok, jadi karut. Baca saja, tak pernah rasa apa benda ni. Tuhan nak buat apa tak nak rasa. Mudah-mudahan lah kita buka, kita koyak sekali bagi nampak benda apa. Lepas ni baca, bukan baca rodong Quran, baca dengan makna yang kita faham. Baru mujarab. Kena baru hebat. Baik. Jadi apa tugas Rasul? Tugas Rasul pertama, bacakan ayat-ayat Allah dan mengajarkan isi kitab dan tunjukkan apa hikmah dalam ayat itu. Banyak benda tuan, banyak benda dalam Quran ni. Nasihat bagi orang yang duk gila nak buat lagi banyaknya. Bagus buat banyak, tapi jaga kualiti ibadat. Jangan kira buat banyaknya, tengok kualiti sama. Jangan kira kuantiti, tapi kira kualiti. Di mana Allah tegur? Muka surat 41 ayat 249 belah kanan muka surat. Cerita Talut Jalut, situ penyelesaian dia. Jangan duk kira nak buat je, cuba buat yang berjenis. Bukan kira banyak, kira jenis. Ibadat kita bukan ibadat yang banyak saja. Ibadat kita ibadat yang berjenis, ibadat yang berkualiti. Banyak kualiti lagi bagus. Ini arahan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Quran jawab dengan Quran juga. Maka nak buat baik kualiti ni kena ada ilmu. Buat dengan ilmu. Kan, kau tidak takkan cerita Nabi SAW, cerita Nabi kepada sahabat-sahabat kan? Dari masuk dalam masjid tengok ada seorang duduk tidur, seorang duduk semayang. Pernah dengar cerita kan? Dari masuk dalam masjid tengok salah seorang duduk tidur, seorang duduk semayang. Dari nak masuk, Nabi jumpa syaitan di pintu masuk masjid. Syaitan lari. Rasul bertembung dengan Rasulullah di pintu masjid. Kan biasa dengar cerita tu? Biasa, tak biasa cerita lah, tak dengar, tak payahlah. Ulang. Apabila Nabi nak masuk masjid, syaitan lari, turun masjid. Kan? Nabi kata, berkata iblis macam mana? Lari teruk orang ni. Dia kata aku nak lari. Satu memang takut Nabi memang betul. Tapi Nabi kata lari pada siapa? Takut aku lah. Ya, memang takut engkau. Dan satu lagi aku takut pada yang salah seorang dalam masjid tu. Nabi tengok dalam masjid tu ada seorang duduk sembahyang, seorang duduk tidur. Agak-agak tuan, iblis takut siapa? Agak tuan. Sepatutnya takut orang sembahyang tu. Tapi iblis kata aku tak takut sembahyang tu. Aku takut hak yang tidur ni. Pasal apa? Pasal hak tidur tu alim. Sedangkan hak ibadat tu jahil. Kalau aku pelingkup kawan tu punya bayang sembahyang tu, bangkit kawan tu betul, kawan hak tidur tu bangkit betul bang, yang aku pelingkup bang ni. Hak yang lu tidur tu bangkit betul, sia-sia kerja buat aku, dia ketuang bang. Nak abang apa? Tu Nabi kata, lepas tu Nabi kata pada sahabat, satu hadis Nabi SAW dalam hadis Imam Syuyuti, Nabi kata faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Keluar hadis tu, seorang yang mengaji sampai faham ilmu, lebih syaitan takut dan susah atas syaitan, lebih payah atas syaitan. Dia ni seorang ni berbanding 1000 orang beribadat tak ada ilmu, syaitan gelak gitu je. Jadi nak abang ilmu hikmah tu ada dalam rahsia-rahsia Quran. Cari, nak dapat dia ada cara nak dapat ilmu hikmah. Ada amalan yang kita kena buat untuk dapatkan ilmu hikmah itu. Maka kita nak mengaji tuan, nak mengaji ni saya tunjukkan tuan, bukan tekan ilmu tau. Kita nak Allah hantar mai hikmah kat kita.
Ilmu dah lama lah mengaji, hikmah tak nampak-nampak lagi. Kita minta Allah tunjukkan hikmah itu ya Allah. Katakan ilmu nak hikmah. Siapa tunjuk ni? Allah hantar main nabi-nabi nak tunjuk hikmah. Bila Nabi tak ada, peranan tu dipikul, ditanggung oleh ulama-ulama yang menjadi waris nabi-nabi. Sebab Nabi bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Tugas nabi-nabi ni, rasul-rasul ni bawa ilmu hikmah. Hanya ulama-ulama yang bersifat dengan sifat nabi saja Allah turunkan ilmu hikmah. Jadi rasul-rasul ni membawa ilmu hikmah. Baik, apa lagi tugas rasul? Sambung. Apa tugas rasul lagi? Sambung ayat dia, wa yuzakkihim. Duduk terbelakang sekali yang ni. Nabi Rasul ni mengajak baca, ajak faham kitab, ajak nampak hikmah, dan ajak wa yuzakkihim, ajarkan bagaimana menyucikan diri. Rupanya Quran ini menyucikan diri. Wa yuzakkihim, Quran tu menyucikan diri dan hati. Kerana itu peranan Nabi. Jom baca Quran sebab ni. Sebab baca sebab nak ilmu, nak hikmah, nak cuci diri, cuci hati. Inilah peranan Rasul-Rasul. Dan Nabi Ibrahim berdoa lagi, innaka antal azizul hakim. Engkaulah Tuhan yang maha gagah dan maha mengetahui akan hikmah segala benda. Ilmu hikmah ni ialah dikait dengan ilmu hikmah ni ialah ilmu yang mengenal, mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan, kita mengaji bukan nak bagi pandai. Kita balik. Kita mengaji bukan nak pandai tapi nak kenai. Bukan pandai lah, nak kenai. Sebab siapa kenai, pandai lah. Jangan kita harapkan nak mengaji jadi pandai tak. Sebab tu saya nak sebut balik tuan-tuan, jangan kita mengaji sebab nak pandai, dan jangan fikir hantar anak pergi sekolah tu sebab tak nak pandai. Tak. Pertama, minta Allah Ta'ala tunjuk bagi dia kenai. Matematik, sains tu pasal nak kenai, bukan nak pandai tak. Nak pandai kira supaya kenai siapa yang paling pandai kira. Nak tahu alam semua ni, nak tahu geografi, nak tahu apa semua, sains-sains semua ni, nak tahu bintang matahari semua, pasal nak kenal siapa buat dia. Kan? Maka belajar bukan harap jadi pandai, belajar untuk mengenal. Kenal siapa? Kenal akan Tuhan yang menjadikan semua alam. Ini prinsipnya mengaji. Baik, maka cucikan hati, cucikan diri dengan Quran. Dan Ibrahim kata, innaka antal azizul hakim. Ya Allah, engkau Tuhan yang maha gagah dan maha mengetahui. Ini doa Ibrahim pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cerita pasal apa? Cerita pasal Rasul ni siapa dia? Jawab malam ni. Kita jawab malam ni apa dia? Rasul tu berperanan di atas 4 perkara ini. Baca, ajak isi, terang hikmah, dan menyucikan diri manusia itu, zahir batin. Baik, kerana hikmah ni, hikmah dapat kepada orang cuci luar dalam. Tu kaitan antara hikmah dengan wizakihim. Rapat-rapat kan? Rapat-rapat. Maka orang yang menyucikan diri, Allah beri ilmu hikmah kat dia. Cucikan hati, cucikan diri, Allah bagi ilmu hikmah. Siapa ajak? Nabi SAW ajak benda ni semua. Tapi permulaan nak cuci ni apa dia tuan? Baca dulu. Yatlu alaihim, baca Quran tu. Hujungnya nanti hati kamu dan diri kamu disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu dia punya cerita dia. Baik, bila suci, bila bersih apa semua, mailah ayat keempat pula, ala siratim mustaqim. Siapa yang baca, siapa yang faham isi kitab, siapa dapat hikmah, siapa dapat cuci, dia berada atas jalan yang lurus.
Nampak tak kaitan dia? Nampak tak kaitan dia? Ulang balik, siapa yang ada sifat Nabi tadi, kan? Nabi mai ajak dia pada, Nabi mai ajak baca Quran, faham hikmah, sucikan diri dan hati, maka ketika itu baru Allah akan berikan jalan-jalan kebenaran. Buat 4 benda, baru kita berada atas ala siratim mustaqim. Siapa yang bawa dan ambil 4 perkara yang Nabi bawa ni, siapa yang itbang, siapa yang ikut apa yang Nabi kata tadi, yang Ibrahim doa kat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ya Allah hantar mai seorang rasul, ya rasul tu baca kitab engkau, kan, ajarkan isi kitab itu, dan ajarkan hikmah-hikmahnya, dan ajak apa lagi? Dan ajakkan cuci diri. Maka siapa dapat ilmu Nabi ini, ketika itu dia telah berada di atas jalan yang lurus, ala siratim mustaqim. Apa dia? Ulang balik, nak dapat siratul mustaqim, kena berjalan di atas 4 sifat Nabi itu, 4 tugasan Nabi itu, jalan dia tu. Baca Quran, faham isi, faham hikmah, cuci diri luar dalam. Ketika itu barulah kamu akan diberikan jalan-jalan kebenaran. Tuan-tuan pengurusan, baru ni saya kerja kitab juga. Baru ni saya baca kat Kulim juga satu kitab. Cerita kitab tu, tajuk kitab tu adalah Tajul Arus. Tajul Arus ni dia cerita pasal kitab hikam. Dia terjemahan dan syarahan kepada kitab hikam. Sampai satu bab. Bab dia apa dia? Bab dia kata sini, sesungguhnya perkara yang paling kau minta, kena minta daripada Allah. Nah, perkara yang paling penting kau minta pada Allah ialah mintalah pada Allah itu as-sirat al-mustaqim. Maka dia kata situ, kitab berkata, pengarang kitab kata apa? Apakah dia sirat mustaqim itu? Kita minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Habis Fatihah, amin, minta doa, minta kabul daripada Allah. Baik, apa dia jalan mustaqim itu? Dijawab oleh ulama dalam kitab Tajul Arus. Dia kata, yang kau nak minta itu ialah pertama hidayah Allah. Pertama minta hidayah. Yang kedua minta istiqamah. Dan ketiga minta engkau jadi hamba Allah yang Allah kasih. Ni benda yang dipanggil sirat al-mustaqim. Itu terjemahan dalam kitab. Kitab mana? Kitab Tajul Arus. Yang dikatakan siratal mustaqim itu ialah apabila kau minta, pertama minta hidayah Allah, petunjuknya. Baik, yang kedua minta apa? Minta istiqamah, tetap berada di atas Islam. Minta. Dan yang ketiganya minta masuk dalam makna sirat al-mustaqim tu, minta engkau jadi hambanya yang ia suka dan kasih. Ataupun kita kata minta pada Allah agar Allah sudi jadikan kita ni hamba pilihannya. Itulah ayat maksud daripada perkataan as-sirat al-mustaqim. Kalau terjemahan lepas tu siratal ladzina an'amta alaihim, mereka tu ialah golongan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Minta gitu. Jadi hamba Allah yang mendapat petunjuk Allah, yang istiqamah dalam amalnya dan menjadi hamba Allah, hamba pilihan Allah, merekalah orang yang telah berjalan di atas titian siratal mustaqim. Nampak kaitan dia kan? Kemudian mailah ayat yang keempat, yang kelima pula, tanzilal azizir rahim. Yang mana kata Allah SWT, Quran tu yang diturunkan oleh Allah kepada engkau itu daripada Tuhan yang Aziz Ar-Rahim, perkasa tapi penyayang. Allah Ta'ala ni yang turun Quran ni, jangan nampak tak lain.
Siapa Allah? Allah itu Tuhan yang maha gagah, perkasa, tapi penyayang. Dia kuat, dia gagah, tapi dia sayang. Oi. Ni ayat ma'rifat dia bagi. Ayat nak kenal Allah. Umumnya siapa Allah? Allah ni maha gagah dia, tapi gagah dia sayang lebih. Dia sayang kita, tuan-tuan. No? Dia sayang kita, dia gagah, dia boleh buat apa saja. Tapi tuan, bila mana Allah boleh buat apa saja kat kita, dia buat apa kat kita? Faham balik nak? Saya ulang balik nak? Allah Ta'ala ni, dia gagah. Tu saya pernah kata, tuan, minggu lepas saya kata kot, atau sebelum saya kata, apa yang kita tak buat ke Allah, dan apa yang makhluk tak buat ke Allah, tapi apa yang Allah buat balik ke hamba tu, kenang diri kita balik lah kan? Pengen tengok seluruh diri kita balik. Apa kita tak buat ke Tuhan? Bak mai lah, lebih gagah sikit dah. Alhamdulillah dulu tu saya betul balik tu. Ataupun apa yang orang manusia ni atau makhluk ni tak buat ke Tuhan. Maki Tuhan buat dah, pelecehan Tuhan buat dah, marah ke Tuhan buat dah, macam-macam dia buat ke Tuhan kan? Tapi bila manusia buat macam-macam ke Allah, apa yang Allah buat ke hamba itu? Kita pernah lawan Tuhan tak? Dia nak duduk termenung Ustaz, tak tungkat dagu tengok kipas angin tak? Aku dulu ni macam mana aku ni? Dulu kan? Tapi Allah ambil hukuman tak atas kita, atas apa yang kita buat kat dulu? Tak. Dia buat apa balik tuan? Tu saya ulang lagi, apa yang kita tak buat kat Allah, tapi apa yang Allah buat kat kita. Dia tak buat tau. Dia waktu kita lawan dulu, dia biang, dia bagi hidayah, dia bertunjuk. Kita pun hari ni balik mayang, balik masjid, mengaji. Ni kalau dia nak ambil nyawa kita dulu, boleh tak? Waktu kita maksiat yang dulu, boleh tak? Boleh. Tapi dia tak buat. Dia buat apa? Dia tangguhkan sampai kita bersedar balik, aku disilap banyak dengan Tuhan. Tak kena aku ni, tak patut aku lagu ni. Aku ni karut sungguh lah. Kalau main tasawuf dia kata apa? Daripada nafsu amarah, Allah tukar main nafsu lawamah. Daripada lawamah dia tukar main mutmainnah pula dah. Dia tukar. Sedangkan Allah juga yang menjaga hati dan perasaan kita. Allah yang jaga. Ya muqallibal qulub, wahai Allah, engkau jaga hati. Daripada hatiku dulu ni nafsu amarah penuh, tak dulu lah kan, Allah tukar main ke nafsu lawamah. Allah tukar main ke nafsu mutmainnah hari ni. Tenang dengan azan, tenang nak main masjid, nak mengaji, nak buat ibadat, tenang jiwa. Kalau ikut dulu kan tak main, kita panggil bi kan? Zaman-zaman kita usia remaja ni nafsu amarah waktu tu. Betul, ulama kata nak tahu kita dulu, anak kita hari ni kan, dialah penunjuk bagi kita siapa dulu kan. Baik, maka bila Allah tak buat apa kita, dia balas dengan apa tuan? Dia balas dengan kasih sayang. Dia taruh kita dengan kasih sayang dia. Dia tak ambil kita, dia taruh kita. Kasih sayang Allah meliputi alam. Kita termasuk pada alam ini. Dia sayang kita, dia tangguh, dia taruh sampai hari ni kita hidup lagi. Agak-agak kalau Allah bagi mati dulu waktu maksiat tu, kita jadi siapa? Okay. Jadi siapa kita kalau mati dulu? Mayang tak tahu apa, masjid tak main macam tu kan? Contohnya apa, Quran tak kerti baca apa pun, tak tahu apa. Tapi Allah tak buat gitu. Sebab Allah ini apa dah? Al-Aziz Al-Rahim. Allah Ta'ala tu sebenarnya Tanzilal Azizir Rahim. Maka sini ayat sifat. Ayat sifat ayat dengan ulang-ulang dalam Quran, bila ada ayat sifat
itu ayat ma'rifat. Senang je nak faham dia. Bila ayat sifat, itulah sifat yang tunjuk siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatuhu fi tilkal ayah. Ma'rifat Allah pada ayat tu. Maka kaji bila Quran, di hujung ayat, hujung cerita, pasti ada ayat sifat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sifat. Maka sifat itu tunjuk apa? Tunjuk dia yang maha, makrifah pada dia yang maha segalanya. Sifat tunjuk makrifat. Nak kenal Allah, tengok sifat. Nak kenal Allah, tengok sifat-sifat Allah yang termaktub di hujung-hujung ayat ni. Contoh ayat ni, Tanzilal Azizir Rahim. Maka jangan nampak Allah ni siapa dia, jom nampak rupanya Tuhan aku ni Tuhan yang amat penyayang, amat menyintai hamba-hambanya. Maka kita berkata, Alhamdulillah, aku termasuk orang yang kau sayang. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak ajak tuan-tuan baca sampai ayat 11 dan ayat 12 muka surat ni. Walaupun saya tak tafsir lagi, sampai kita baca sama-sama sebelum kita berhenti. Kita berhenti, mari kita baca Yasin dan Al-Quran Al-Hakim ni sampai ayat yang ke-12 dengan niat kita mohon pada Allah akan hajat kita. Tak baca Yasin habis, tapi kita baca sekerat. Mudah-mudahan kerana niat Yasin dan Quran ni Allah makbulkan doa kita. Apa nak doa tuan? Apa nak hajat? Hajat apa? Macam-macam kita berhajatkan. Antara kita hajat kepada Allah memberi kemenangan kepada orang yang nakkan Islam ini. Itu kita hajat. Allah berikan kemenangan dan kejayaan dan futuhan kepada orang yang inginkan agama Allah dan orang yang inginkan hukum hakam Allah ni berjalan atas alam ini. Atas niat tu juga kita baca. Dan tuan-tuan sebutlah niat apa kepada Allah Ta'ala. Kita baca malam ni sama-sama sampai ayat 12 saja. Dan ayat 12 ni antaranya tuan, punca ayat 12 ni, ayat 1 dan 2 kekuatan dia, ayat 12 juga kekuatan dia. Kehebatan Yasin juga pada ayat 12. Hajat di sana. Sebab apa? Sebab minta Allah hidupkan hati manusia ini, supaya Allah Ta'ala berikan kemenangan, Allah beri kejayaan. Hidupkanlah hati-hati sesiapa juga yang mati, akan nampak Islam ini agama yang suci, agama yang benar, dan agama yang berhak untuk diangkat tinggi dalam alam ini. Jom baca sini insya-Allah. Mudah-mudahan malam ni dengan hujan yang turun rahmat daripada Allah, kita dapat sesuatu yang kita hajat. Dan hujan rahmat turun ni di Yasin kita baca sama, Allah sampaikan hajat kita sama-sama insya-Allah. Baik, jom kita baca sama-sama. Saya baca dulu, tuan-tuan kita ikut tuan-tuan. Kita ikut sebelum saya berhenti. Baik, ada Quran masing-masing buka surat 440. Saya baca, tamat saya berhenti, tuan ikut sampai ayat 12 saya kita berhenti insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين Sadaqallahul Azim. InsyaAllah kalau ada masa balik sambung lagi lah bacaan tu lah. Sambung kan, yang kita baca ni balik sambung untuk rumah. Malam ni ke esok ke boleh sambung dengan niat apa tadi? Niat mohon Allah Ta'ala memberikan kita jalan, petunjuk, kemenangan dalam sebuah urusan, dan Allah akan pilih kita jadi hamba-hamba yang dia redha, mudah-mudahan insyaAllah. Tak kata saja insyaAllah malam ni kita jumpa. Jumpaan kita insyaAllah jumpa lagi pada bulan depan pula dengan izin Allah Ta'ala, akhir bulan, akhir tahun insyaAllah kita jumpa lagi. Minta maaf banyak sekali bahasa dan sebagainya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Salam muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa yafuzul mustaghfirin wa najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan maqsuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.